Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi bersama-sama kita berkumpul di suara kita. Akan kita sambung daripada pengajian kita pada sesi yang lalu pada bab perkara yang membatalkan solat, yang disebut sebagai mubtilatus solah. Mubtilat, perkara yang membatalkan, daripada asalnya mubtil, ya. Kalau satulah, kalau banyak mubtilat. Satu mubtilah, banyak mubtilah. Ada kadang-kadang digunakan istilah yang lain seperti mufsidatus solah, perkara yang merosakkan solat. Kadang-kadang juga disebut sebagai nawaqidus solah, perkara yang membinasakan solat. Itu semua merujuk kepada sembahyang kita telah tidak sah lagi. Kita kena stop dan kita kena mulakan solat yang lain lah. Tengoklah, ada kalanya ia membatalkan solat dengan sebab kita perlu ambil wuduk yang baru kita solat dan sebagainya. Kita hanya perlu mengulangi solat saja. Tengoklah macam mana, ya. Dan ada beberapa yang menatakan di situ yang tidaklah sebanyak makruhatis solah, perkara makruh solat, bahkan tidaklah sebanyak sunanus solah, perkara yang disunatkan dalam solat. Membatalkan tidak banyak. Kalau banyak nanya kita kan, asal buat je batal, sebuat je batal, sebatal je buat. Letih kita. Sebab tu batal tidak banyak, ya? Baik, pertama ialah meninggalkan rukuk atau syarak dengan sengaja ataupun tanpa apa-apa keuzuran. Ya, sepatutnya saya tulis gitu tu. Kerana dalam buku-buku fiqh disebut sebagai tarku ruknin au syartin amda au bila uzrin. Bukan semata-mata meninggalkan rukuk atau syarat, tapi hendaklah dengan sengaja ataupun tanpa apa-apa kemudaratan, tanpa apa-apa darurat. Darurat ni kemudaratan kan. Ya. Atas sengaja tak apa, dah saya telah huraikan pada tuan-tuan bentuk-bentuknya. Dan juga dalil yang menjadi sandaran ulama dalam hal ni, ya. Rukuk kita memanglah, kalau kita miss rukuk batal solat itu kalau sengaja. Kalau tak sengaja tak apa, ya. Cuma kadang-kadang kita perlu balik kepada rukuk itu. Kadang-kadang kita perlu tambah rakaat saja, ya. Dengan itulah betul-betul yang telah saya huraikan dululah, ya. Ingat, ya. Tengah-tengah sujud, alamak aku tak baca Fatihah. Balik kepada Fatihah balik. Ya, ataupun alamak rokok tadi terlupa, boleh tahu kan, jarang berlaku tapi boleh berlaku. Jadi kena bangun tu lah, ya. Kepada rukun berkenaan, kalau kita masih dalam rukun tu lah. Tapi kalau kita ini bersendirian lah, kalau berjemaah tak mungkin lah, takkanlah imam qiyam terus sujud tak buat rukuk, habis tu makmum dia buat apa? Ya, biasa ketika bersendirian yang disebut sebagai solatul munfarid. Ya, kita tengah sembahyang seorang-seorang lah. Tapi kalau sudah melangkau kepada rakaat yang lain, maka kita nak balik macam mana? Dua rakaat kedua, nak balik rakaat pertama, macam mana nak balik? Of course lah, kalau sudah rakaat ketiga, rakaat keempat, yang tuan nak balik, kita rakaat keempat dah, tiba-tiba rakaat pertama tadi tak baca Fatihah contohnya. Jadi banyaklah rakaat kita dah lah sembahyang dah 4 rakaat. Lepas tu nak balik kepada 4 rakaat yang lain. 8 rakaat gitu. Banyak pahala kita, ya. Kalau tak ngaji mungkin kita akan buat begitu. Ataupun kita stop the prayer dan kita sembahyang balik. Rugi ya. Tambah saja 1 rakaat, tambah saja, ya. Dan kalau kita berjemaah, imam ada buat, makmum kena tegur. Tak mungkin imam meninggalkan rukun, terutama rukun-rukun yang bersifat perbuatan lah. Kalau rukun bacaan ni mungkin imam boleh miss, tak baca Fatihah, mungkin dalam sembahyang yang sir. Tapi boleh berlaku juga imam miss bacaan Al-Fatihah dalam sembahyang jahar. Ada juga tuan. Masjid Puncak Alam dulu. Kecoh juga satu Malaysia. Macam kebabi dulu pun kecoh satu Malaysia juga. Tak baca Fatihah pun kecoh juga. Kalau tuan-tuan masih ingat lah, ya. Okey, kemudian dan ada sahabat dia tak sempurna rukunnya, maka Nabi suruh sembahyang balik. Sholli fa innaka lam tusall. Sholli fa innaka lam tusall.
Itu hadis al-musi' fi solah, antara hadis fundamental bab solat yang telah saya baca dululah awal-awal masa kita mula masuk tentang fiqh solah, fiqh sembahyang ya. Syarat pun sama juga. Kata Khalid bin Ma'dan dan Sunan Abi Daud, salah satu kes lah ya. Nabi tengok orang tu sembahyang tapi tumit dia wuduk tak sempurna. Ya. Nabi rajulan yusalli wa fi qadamihi qadar lum'ati darhamin lam yusib al-ma. Ya, ra'an Nabi rajulan yusalli wa fi qadamihi lum'ati lum'atin atau macam hadis tu qadari dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an-nabi ayu'id al-wudu' was-salah. Nabi tengok orang tu sembahyang, tumit dia tak kena wudu sekadar 1 dirham, sikit ya. Ya, itu mukjizat Nabi lah. Nabi tengok, Nabi tahu dia ni tumit dia tak kena air tadi ni. Tuan-tuan tak berlaku. Saya tengah sembahyang tiba-tiba tuan-tuan kata, tumit awak tak kena air ni. Macam mana? Ini Nabi dia ada kelebihan itu. Di mana dia lihat sahabat sembahyang, dia tahu tumit dia ni tak kena. Dan Nabi menyuruhnya mengulangi wuduk balik dan sembahyang balik. Mana sembahyang dia tak jadi lah. Memang kalau kita awal-awal sembahyang tak ada wudu ataupun kita berhadas dengan sebab kita tidak berwudu at all ataupun kita wudu tak sempurna, maka sembahyang kita itu langsung tak guna, kena sembahyang balik lah. Seumpama yang telah dilakukan oleh Nabi suruh kata Khalid bin Ma'dan ayyu'id al-wudu was-salah. Buat balik wudu kamu dan sembahyang balik. Ya, tak boleh nak start pertengahan. Contoh dia dah sembahyang 2 rakaat. Lama aku tak ambil wudu ataupun wudu aku tidak sempurna, dia pun berhenti dia ambil wudu sambung balik. Tak boleh. Dia kena start daripada awal lah. You need to start over again. Mana start daripada awal. Dan mungkin lagi ada keke yang lain. Dan Nabi berkata pada hadis yang lain, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena ya, air. Wuduk lah. Celakalah tumit-tumit yang ya, tidak terkena air lah ketika wuduk. Ya. Wail ni boleh terjemah celaka, boleh terjemah neraka wail juga. Maksud kalau wuduk tak sempurna menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Begitu keadaannya, bayangkanlah kalau memang kita tidak sembahyang. Ya. Baik, makan dan minum dengan sengaja. Boleh berlaku ke makan minum tak sengaja? Saya tak kot. Tak perlulah taruh tidak sengaja sebab makan minum ni mana ada kita sengaja. Mereka puasa, puasa tak apa pasal boleh berlaku tidak sengaja, bahkan ada hadisnya. Tapi kalau sembahyang makan minum tak berlaku tanpa tidak sengaja, mesti sengaja punya. Di mana sepakat para ulama, seumpama meninggalkan rukuk dan syarat juga. Ajma'u ala anna al-musalli mamnu' minas salah. Telah digazetted in Islamic jurisprudence dalam mana-mana buku fiqh, mana-mana aliran disepakati, no disagreement bahawa ada seorang itu dilarang ketika dia solat untuk dia makan dan minum. Ya. Dalam sembahyang fardu. Adapun dalam sembahyang sunat ni ada sikit khilaf lah. Walaupun majoriti kata masih tidak dibolehkan. Atau kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, sembahyang orang-orang yang makan atau minum. Mana tengah sembahyang dia makan atau minum. Fasalatuhu batilah bittifaqi al-ulama. Maka sembahyangnya adalah batal di sisi para ulama. Ijma' lah. Ya. Sepakat. Wahada huwa sahih fi kemudian dia kata waqtalafu fi ma 'ada al-faridah, dan mereka tidak sepakat sembahyang yang tidak fardu sunatlah. Ya. Tapi dia kata abtaluha ala sahih. Dalam pendapat yang sahih dalam mazhab ia tetap membatalkan solat. Ada bukan mazhab Hanbali seumpama disebut oleh Ibn Qudamah saja, mazhab Syafi'i dan lain-lain. Bahkan majority of the scholars memang kata sembahyang sunat batal. Pasal apa ada timbul isu tu? Sebab ada riwayat sahabat atau sahabiah ketika sembahyang sunat dia minum, dia dagu sangat, dia minum dan dia meneruskan solat. Ya? Sebab itu segelintir kata sembahyang sunat ada kelonggaran lah, kalau ada keperluan. Tapi kita tak buat lah kan. Takak dahaga sikit-sikit tu sembahyanglah dulu, after that minumlah. Okey, bercakap pun sama. Ajma'u ala annal musalli mamnu' minal kalam. Cakap memang tidak boleh sama sekali. Ya. Bercakap di sini ialah bercakap memang bercakap lah.
Sembang. Bahkan kalau kita sebut satu perkataan yang difahami ia adalah perkataan, maka membatalkan solat. Dengan sepakat para ulama. Bahkan saya kira dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, kalau dua huruf, ya, yang mana dua huruf ni pun boleh jadi satu perkataan juga. Betul tak? Ada tak bahasa Melayu dua huruf jadi perkataan? Ada je. Ada. Tak tahulah kot. Ada. Apa bahasa Melayu yang dua huruf jadi satu perkataan yang difahami? Kalimah mafhumah. Ya. Ya. Tidak. Tidak. Empat huruf. 5 huruf. Ya 2 huruf. Tak 3 huruf. Dua. Tapi kalau Arab banyak. Ya. Hatta Arab satu perkataan tuan-tuan sudah difahami. Ya. Satu perkataan dia dah jadi satu perkataan yang satu huruf. Dia dah jadi satu perkataan. Ya. Contoh orang Arab kalau nak suruh jaga, qi dia kata. Kau bagi bawah. Qi. Jaga. Perkataan tu. Jadi bukan isu satu huruf, 2 huruf. Ya. Mazhab Syafi'i tuan-tuan dan sebagainya lain, kalau tidak dapat difahami 2 huruf, sudah tidak boleh. Ya. Dia bagi contoh ya. Tapi ada orang kata ni nama Tuhan, tu pelik juga. Kalau nama Allah, kan ulama boleh kata batal sembahyang tu, sebut nama Allah tidak batal. Mana-mana nama Allah kita sebut dalam sembahyang tidak batalkan solat. Tahu lah kan? Pelik-pelik. Ada satu buku tu kata nama Allah bukan sahaja hu, tapi pun ada juga. Alif, ya, hamzah. 3 huruf. Pelik. Tak apalah kan. Kata dia lah. Okey. Jadi, bercakap tak boleh. Walaupun pada peringkat awal dibolehkan bercakap. Kunna natakallamu fi salah. Yukallimu ahaduna sahibahu wa huwa jam'uhu fi salah. Falamma nazalat wa qumu lillahi qanitin umina bisukut wa nuhina 'anil kalam. Kata Al-Bara' dalam Sahih Bukhari. Dulu-dulu kami boleh sembang dalam sembahyang. Kami bersembang dengan sahabat kami. Bercakap lah. Tapi kallama yukallimu boleh saja diterjemahkan sebagai bukan hanya bercakap tapi bersembang. Ya? Dalam sembahyang. Tengah-tengah sembahyang memang datang. Kau daripada mana tadi? Relax je. Contoh kan, contoh. Ya? Tapi bila turun ayat waqumu lillahi qanitin, itu surah apa? An-Nisa 34. Kita tengok balik. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. An-Nisa 34 atau 43. Lebih itulah ya. Maka kami pun disuruh diam dan kami dilarang untuk bercakap. Kata Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim, dulu kalau kami bagi salam kat Nabi, Nabi jawab. Kana Nabi idza shalla fa nusallimu alaihi radda alaina. Dia jawab. Kemudian dia tak jawab lagi. Dah habis sembahyang. Tak tahulah Nabi ditanya atau tidak. Nabi berkata, inna fis salati la syughulah. Sembahyang ni adalah satu kesibukan. Kamu tak boleh sibuk dengan benda lain. Kamu kena sibuk dengan solat sahaja. Itulah itu maksud dia. Dan ada juga orang cakap dalam sembahyang. Nama dia Muawiyah bin Al-Hakam. Seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Bila habis sembahyang, bila dia sembahyang, dia cakap apa? Hana pun lupa. Sehingga orang lain marah ke dia. Ya. Mula-mula depa tepuk tangan ke tepuk paha macam tu lah, marah lah. Lepas tu dia bercakap lagi. Sehingga semua orang tengok dia. Tengah sembahyang tu, semua tengok dia. Barulah dia diam. Dan bila habis sembahyang, Nabi tegur dia. Nabi kata, inna hadhihi salah la tasluh li syai'in min kalamil adamiyyin wa inna ma hiya litakbir wa tasbih wa qiraatil Quran. Nabi kata sembahyang ni tidak boleh kata-kata manusia. Ia hanya tasbih, tahmid dan baca Quran. Ya. Hadis dia tu panjang juga. Dia sebelum dia sebut tu, dia puji dulu Nabi. Ya, dia kata Nabi tak marah aku, Nabi tak hadik aku, tak macam orang lain. Orang lain pakat marah habis tak? Okey, jadi tak boleh cakap. Ya. Melainkan, patut dan nota tu kena sebut tu. Melainkan untuk kemaslahatan solat. Sebab dalam sebahagian besar buku fiqh dia sebut al-kalamu amdan li ghairi maslahati solat. Bercakap dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Mana tahu kan tengah-tengah sembahyang kita tercakap. Ada. Tak pernah berlaku pada tuan-tuan. Saya ada rasa sekali 2 kali gitulah, dulu-dulu ada. Tengah-tengah sembahyang tersebut satu perkataan, tiba-tiba ada. Biasa. Tapi kalau tak apa, tak sengaja kan. Yang tak boleh sengaja.
Satu lagi situasi ialah li ghairi maslahati solat, tanpa apa-apa kemaslahatan yang bersabit dengan semayang. Di mana kalau ada hubung kait dengan semayang atau kemaslahatan solat, tidak mengapa. Dan dia tak berlaku dalam normal situation. Tapi boleh berlaku dalam setengah-setengah situation yang tidak normal lah. Tak normal ni maksud bukan satu kebiasaan. Contoh macam Rasulullah kan. Dia semayang Zuhur 2 rakaat saja atau asar. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih dia akan rasa Bukhari, Muslim, daripada Abi Hurairah, ya, daripada beberapa sahabat yang lain. Dan hadis itu terkenal dengan nama hadis Zulyadain. Hadis orang yang bertangan panjang. Apa nama dia kita pun tak tahu. Adalah ulama bagi nama dia. Anak tak ingat, bukan kita tak tahu, anak tak ingat nama dia. Tapi nama dia dikenali sebagai Zulyadain, ya. Di mana dia antara orang yang berani menegur Nabi. Tak kala Nabi solat tak cukup rakaat. Orang lain tak berani tegur. Abu Bakar pun tak berani tegur, Umar tak berani tegur, tapi dia tegur. Ya Rasulullah, aku siratis solat amnasita. Wahai Nabi, adakah solat telah dipendekkan? Atau adakah kamu lupa? Oh, berani tanya Nabi tu. Adakah kamu lupa? Nabi kata innaha lam tuksar. Ya. Walam ansar. Semayang tidak dipendekkan. Aku juga tidak lupa, kata Nabi. Dia berkata bal nasita ya Rasulullah. Bahkan kamu telah lupa wahai Nabi. Faham tak Sidi Kalami? Al-Melayu lah, faham tak? Faham. Isteri dia dulu mau Melayu. Kau dia faham sikit-sikit شوية. يمكن أن أعلم باللغة العربية كلها. لكن لو تكلمت بالعربية كلها ما فاهم شيئا يعني. فلازم تكلم باللغة الماليزية مع العربية إذا ذكرت حديث النبوي. Okey, baik. Saja kecak Arab. Lama tak kecak Arab kan? Bukan selalu boleh cakap Arab tuan. Dalam kuliah ada orang Arab ni. Saya ingat tahun lepas. Bukan tahun lepas. Tahun ni bulan puasa tu lagi. Saya bagi tazkirah lepas tarawih di surau di Pajarah tok rumah saya kan. Kebetulan waktu tu ada tok Arab. Imam lah. Dia imamkan semayang. Dan dia ada. Bolehlah saya cakap Arab sedikit ada. Lepas tarawih tu saya sembang. Saya siap bawa dia pergi kedai makan lagi. Sebab nak sembang punya pasal. Bukan selalu kan. Okey, jadi bercakap kalau untuk kemaslahatan solat boleh. Contohnya macam tadi dah. Dah habis semayang, orang tegur Nabi. Nabi jawab. After that apa yang berlaku? Fataqaddama wa taraka ma shalla. Nabi terus ke hadapan dan Nabi sambung semayang yang dia tak semayang, diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan saya personally pun berlaku juga tuan. Dia satu surau. Semayang Isyak, saya semayang 3 rakaat je. Bukan sebab saya semayang tu saja saya semayang 3 rakaat. Sebab bila saya naik ke rakaat yang keempat, ada jemaah tegur, subhanallah. Aku ni lebih rakaat ke kata. Saya pun mari perasaan terlebih kot. Saya turun balik. Bila saya turun, semua orang turun. Padahal sebahagian mereka tahu saya tak cukup rakaat. Dan mereka rasa nak marah tegur tu. Pasal apa kita tegur ustaz pula ni? Macam tu lah lebih kurang. Saya pun dah dia tegur. Saya bangkit. Subhanallah dia kata. Kat sebelah kanan saya. Aku terlebih ni kata ni. Saya pun turun tegur. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf ustaz, saya silap tegur dia kata. Ustaz tak cukup tadi. Lah. Saya pun tanya orang lain, betul ke? Betul ustaz, betul. Saya pun bangkit semayang, orang lain pun sambung ikut saya di belakang. Cuma saya bagi tahulah, saya kata lepas semayang kan, saya kata sepatutnya siapa-siapa tahu saya salah tadi, hak mana ikut dia kena semayang balik ni. Melainkan kalau orang tu tak tahu ataupun tidak yakin, syok atau seumpamanya, yang mana mana satu, dia boleh ikut saya lah. Tapi kalau awal-awal dia dah tahu saya salah, dia ikut juga, dia tak boleh sebenarnya. Tapi tak apalah, kita semua dalam proses belajar kan. Jadi ada hikmah juga. Baguslah daripada satu surau tu, surau Jumaat, jemaahnya ramai. Saya terlebih 1 rakaat. Terlebih tuan. Isyak pun 5 rakaat. Rakaat 1 pas, rakaat kedua pas, rakaat ketiga pas, rakaat keempat patut saya tasyahud akhir, saya pergi bangkit. Saya langsung tak ingat apa-apa. Yang saya ingat, saya tak cukup rakaat dia. Saya pun bangkit. Bila saya bangkit, semua orang bangkit. Tak ada seorang pun tegur saya. Katanya, belakang-belakang tu, subhanallah, tak tahu hamba Allah yang mana tegur. So 1 tak tegur, so 2 tak tegur, so 3 tak tegur, hak depan-depan ni semua tak tegur. Ikut saya lagi ada.
Yang saya pastilah, yang ikut saya tu sebahagiannya tahu saya salah. Ya, sebahagiannya tidak tahu. Dan sebahagian yang lain, dia 50-50. Yang tak tahu, dengan 50-50, dia boleh ikut saya. Kerana asal-asal makmum itu, dia mesti mengikut imamnya. Melainkan kalau dia yakin imam dia salah. Kalau tak yakin, boleh ikut. Jadi, hak yakin itu, dia tak boleh ikut. Kalau dia ikut, batas semayang dia. Ataupun dalam arti kata lain, dia kena semayang lain lah. Lepas tu, bila dah habis semayang, saya pun tak tahu yang saya terlebih. Dia dapat ikut kan. Saya pun wirid apa gitu ini. Tak ada siapa beritahu apa-apa. Main sunat apa gitu ini. Dah saya nak pergi jamban. Sebelum balik, biasalah saya pergi jamban dulu. Adalah hamba Allah 2 orang tu. Ustaz, tadi ustaz terlebih lah. Tak ada siapa tegur pun. Ada yang tegur tadi, tapi tak dengar dia dekat belakang. Tak apa, nak macam mana. Tapi next kuliah saya, bulan yang seterusnya itu, saya bagi tahulah. Saya kata bulan lepas, siapa-siapa yang ikut saya, kadang-kadang dia tahu saya salah, maka dia kena semayang balik lah. Boleh je kau tahu walaupun dah lepas bulan. Habis tu bila saya nak beritahu? Cerita dia gitu lah ya. Maksudnya, kalau untuk kemaslahatan solat tak apa. Dalam kes-kes macam tu lah ya. Dan begitu juga dengan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, tidak ada kena-mengena dengan solat, maka tidak boleh. Hatta ulama yang menukil kat ijma' kita, itulah Ibn Muzir pun sebut. Ajma'u ala anna al-musalli mamnu' min al-kalam illa li ghairi maslahatis salah. Sepakat para ulama, orang yang semayang tidak boleh bercakap sama sekali. Ya? Dan dalam teks yang lain dia kata, siapa-siapa yang bercakap li ghairi amdan, sengaja, wa li ghairi maslahatis salah, dan tak ada kena-mengena dengan kemaslahatan solat, dia kata fa salatuhu batilah, sembahyangnya adalah batilah ataupun fasidah, rosak, mana tak boleh ya. Jadi bila ustaz kata tadi yang dah tahu 5 rakaat tak pernah balik kan, ya, itu apa jadi? Saya tak apa. Dia terlebih tak apa, terkurang tidak boleh. Dia macam ni, semayang ni tuan-tuan, kalau terlebih, kalau kita tahu kita terlebih sebelum kita menghabiskan solat, contohnya bila saya duduk tasyahud akhir tu kan, saya dah 5 dah, alamak aku terlebih lah, maka apa yang kita buat? Kita sujud sahwi. Begitu juga kalau kita dah habis semayang, sepatutnya hari tu mereka tegur saya macam saya nak bangkit yang rakaat kelima tu. Tapi kalau mereka tak tegur, saya dah habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, kalau mereka tegur, ustaz terlebih tadi, saya akan sujud sahwi lah. Jadi sama ada kita ingat ketika semayang ataupun selepas semayang, tapi right away after semayang lah, saya sujud sahwi. Bila sujud sahwi dia potong. Tapi kalau saya tak cukup, kalau dalam semayang saya kena tegur tambah lah. Begitu juga kalau saya dah bagi salam, Assalamualaikum, saya ingat, ataupun orang tegur, right away saya terus bangun. Tapi kalau saya dah pergi ke sana, pergi ke sini, siap minum teh lagi, tak boleh buat apa, tak perlu sujud sahwi kalau terlebih, dan tak boleh juga tambah kerana dah ada jarak waktu yang berjauhan. Kita kena start over again the prayer, kita kena semayang. Dia lebih ni, dia longgar sikit berbanding tak cukup. Ataupun dengan arti kata lain, kalau terlebih, tak apa, dia tidak membatalkan solat. Kalau terkurang, kalau kita tahu kan, dah pergi jamban, dia pun kata, ustaz semayang tadi tak cukup ustaz, kita kena semayang balik bagi cukup. Mana kata kena qadha lah, wajib qadha. Kalau tak cukup, kalau lebih tak apa. Kalau kita ingat dalam semayang, right away kita tambah. Begitu juga kalau dah bagi salam, kita ingat ataupun diberitahu oleh orang lain, kita bangkit terus sambung lagi 1 rakaat, tambahlah 1 rakaat bagi cukup. Tapi kalau kita pergi hulu, pergi kelik, pergi jamban, makan apa gitu gini, tiba-tiba kita baru tahu ataupun orang beritahu, ustaz tadi tak cukup rakaat, maka kita wajib semayang balik daripada awal. Kerana kalau terlebih, okey, mana ada kelonggaran di situ, semayang sah. Cuma kena sujud sahwi lah kalau kita ingat. Tapi kalau tak cukup, by hook or by crook, kita kena semayang balik. Kalau dah lama dah. Sebab semayang yang tak cukup rakaat ni, dia tak ada kelonggaran lah. Mana kita kena cukupkan juga. Ya? Cerita dia gitulah. Kalau tak sepakat pun, majoriti ulama lah kata gitu. Ya? Kalau standard mazhab Syafi'i, apa lah. Memang kena tuan-tuan cukupkan. Sama ada dengan tambah rakaat atau solat yang baru. Tengoklah, kalau baru, tambah aja. Tapi kalau dah lama, kita kena semayang balik. Ya? Okey, ketawa. Banyak bergerak. Ketawa. Ketawa lah konteks bercakap juga sebenarnya. Ya?
Saya tak pastilah nas in spesifik tentang ketawa. Tapi kalau bercakap tidak boleh, maka ketawa lebih-lebih lagi. Dia dikiaskan di atas perkara itu. Dan kata ulama-ulama kita dalam bab ni, memang ijma'ala al-musalli mamnu'u min ad-dhahki ataupun ad-dhahku yufsidus salat. Orang yang sembahyang dilarang untuk ketawa. Dan siapa-siapa yang ketawa maka solatnya adalah terbatal. Dengan sepakat para ulama. Hatta Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sebut dalam Al-Mughni, buku ensiklopedia beliau, la na'lamu fihi khilafan. Kita tidak dapati khilaf dalam bab. Ya. Ketawa ni maksudnya ketawa memang betul-betul ketawa lah. Dan of course lah dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Mana tahu tengah-tengah semayang. Contoh, jangan cakap alamak. Boleh jadi. Dan mana ketawa betul-betul ketawa lah. Tapi kalau dia bukan ketawa, dia senyum aja kan. Tengoklah macam mana. Dia kadang-kadang boleh berlaku juga tuan. Kita tengah semayang, ada benda yang berlaku di hadapan kita. Kita main geli hati. Kita bukan nak ketawa tapi terketawa. Dan bukanlah melarat-larat. Betul tak? Tengah-tengah semayang, anak kita buat lawak depan pula. Kita sambil-sambil senyum, terkeluarlah suara sikit. Maka tidak mengapa. Dia ad-dhahik ni maksudnya kalau tak macam tu batal lah semayang. Ya. Okey, banyak bergerak. Ini pun tidak boleh. Ya. Bergerak membatalkan semayang. Dan ulama letak syarak, termasuklah mazhab Syafi'i, pergerakan yang membatalkan solat. Pertama, kathirun, banyak. Ya, banyak-banyak di sini kalau mazhab Syafi'i lah 3 langkah atau 3 pergerakan anggota yang besar. Ya. Yang kedua, mutawalin, dia mesti berturut-turut. Ya. Yang ketiga ialah amdan, sengaja. Tak ada apa-apa bergerak. Tak boleh. Ya. Tapi kalau tak sengaja tak apa, mana tahu kan. Dan yang keempat, dia panggil ghairi min jinsis solat. Ia bukan daripada perbuatan solat. Ia bukan daripada perbuatan solat. Kerana kalau kita bergerak dengan pergerakan yang melibatkan pergerakan solat, itu boleh membawa kepada batal solat. Terutama kalau kita sengaja lah. Tapi kalau tak sengaja nak buat macam mana kan. Perbuatan solat ni macam rokok, pasal ataupun sujud. Sebab perbuatan-perbuatan ini kita tak boleh buat lebih daripada apa yang disyaratkan. Rokok 1 rakaat 1 kali saja. Tak boleh buat 2 kali. Buat 2 kali jadi batal. Sujud pun sama juga. 1 rakaat 2 kali sujud saja. Itu pun in the middle atau in between the sujud tu mesti ada duduk atau sujud lah. Ya, kalau terlebih tidak boleh. Hatta kalau kita lihat ulama yang agak kerah lah. Kalau kita sujud dia kata nothing kata. Apa nothing? Yalah, kadang kita sujud ni dia main hentak kepala, dia macam macam tu kan. Seolah-olah macam kita 2 kali sujud lah, which is payah juga nak berlaku, tapi mana tahu kan. Dia kata batal juga pasal telah menambah rukuk. Dan itu dikira pergerakan daripada pergerakan solat, which is unallowable lah, mana tidak boleh ya. Walau bagaimanapun sebagian ulama dia kata tidak semestinya 3 kali lah ya. Maksudnya kalau kita lihat macam Hambali, dia bukan 3 kali. Dia punya benchmark bukan 3 kali ya. Benchmark dia ialah selagi mana pergerakan kita itu benchmark dia ialah apabila pergerakan itu menyebabkan kita bukan dalam keadaan solat, ataupun bila orang lihat, orang anggap kita ni bukan solat lagi, ataupun dalam istilah yang lain, jika ia melebihi daripada uruf. Dia kata gitu ya. Contohnya kalau kita bergerak pun, kalau kita masih dalam keadaan solat, maka dia kata tidak mengapa. Bahkan kalau orang tengok, orang tahu kita masih solat, maka tak ada mengapa. Dan dia rujuk jugalah beberapa hadis Nabi sallallahu, macam hadis Nabi buka pintu tu Aisyah. Nabi semayang, Aisyah balik, Nabi buka pintu. Ya, sallallahu Rasulullah. Bukan macam tu hadis dia. Macam mana hadis Abi Daud tu? Jitu wan Nabi yusalli. Ya. Famasya hatta fataha li albab. Summa raja ila makani. Ya. Kalau hadis Abi Bakrah tu kabbara wa huwa raqi. Summa masya hatta dakhala fi shaf. Ada dia seumpama itu. Di mana Nabi berjalan, Abi Bakrah berjalan. Which dia kata berjalan ni dia tak ada berjalan 2 langkah stop, berjalan 2 langkah stop. Zahirnya dia berjalan lah. Mana more than 3 steps. Ya. Tapi bila orang tengok dia berjalan,
orang tahu dia masih dalam keadaan solat, maka ia tidak membatalkan sama sekali. Ya? Pasal macam Abi Bakrah tu kan, dia masuk masjid, Nabi dah rokok, dia pun takbir kat sana. Kemudian dia berjalan dah keadaan rokok sampai dia masuk dalam saf. Harus kita takbir di sana, kemudian kita berjalan sedikit demi sedikit hingga masuk dalam saf keadaan rokok. Itu tidak sebenarnya tidak salah sama sekali, boleh je kalau kita nak buat. Cuma kita tak berani nak buat je. Ya. Baik, cik. Sekejap. Apa nama? Jadi cerita gitulah. Mana kalau dari segi bahasa, fi urfil lughah, berjalan ni tak mungkin dia berjalan sikit-sikit. Kalau dia berjalan sikit-sikit, mesti akan disebut dalam hadis. Tapi tidak. Asal-asal berjalan ni dia berterusan lah. Berjalan aja kan. Dia kata, tak semestinya tiga kali lah ya. Baik, tak apalah. Itu kita kena khilaf dengan para ulama. Tapi jaranglah kita buat kan. Biasa kalau kita bergerak pun sikit-sikit lah. Ya. Okey, macam Haji kata tadi, kalau tempat keras kan. Bila dia sujud, tempat keras. Lepas tu dia nak beralih. Dia sebenarnya, bila kita buat satu-satu perbuatan solat, kemudian ada halangan-halangan tertentu, ataupun ada masalah-masalah tertentu, ada kemudaratan tertentu, maka tidak ada masalah untuk kita bergerak, kita merubah keadaan kita, memang tidak ada masalah sama sekali. Cuma kalau setakat sujud atas tempat keras, dia tidak membawa kepada apa-apa bahaya kemudaratan, maka kita janganlah kita tapi kalau kita sujud-sujud, aduh sakit ke apa, boleh aja kita angkat sujud di sebelah yang lain. Ya, semata-mata keras, saya ingat tak ada pelonggaran. Macam kita sujud tiba-tiba kapit basah, kita tak tahu mula-mula tu, alamak basah, alih kita pergi. Bagi saya basah tidak dibolehkanlah, mana ia bukan satu kemudaratan. Ya. Tengoklah kalau kita sujud atas benda-benda yang boleh menyakitkan, ya, maka bolehlah kita orang kata apa, angkat kepala kita, kemudian kita sujud di sebelah yang lain. Itu termasuk dalam konteks darurat lah, atau perkara-perkara yang teramat perlu sekali. Tapi kalau sekadar kerah, kalau sekadar basah, ya, benda-benda yang tidak boleh menjejaskan apa-apa, maka tak ada kelonggaran. Sebab sujud ni, once kita sujud, kita dah tak boleh nak angkat kepala kita lagi. Kalau kita angkat, sujud kita dah habis. Ya. Dan kalau kita sujud balik, dia sudah dikira menambah rukun daripada perbuatan, di kalangan perbuatan-perbuatan salat, maka dia tidak dibolehkan. Ya. Okey, tambah rukun. Tambah rukun ni dia termasuk dalam bergerak lah, tuan-tuan. Jangan tambah-tambah rukun. Terutama rukun perbuatan lah. Adapun rukun pembacaan, maka ia tidak membawa kepada batal solat. Jadi menambah rukun di sini ialah menambah rukun sepatut saya buat dalam braket perbuatan. Kerana kalau rukun bacaan dia tidak membawa kepada batal solat. Cuma isu antara makruh atau tidak saja. Makruh atau tidak saja. Contoh, tuan-tuan semayang, tuan-tuan baca Fatihah kan. Pak wajib sekali aja. Tiba-tiba tuan-tuan nak baca berkali-kali, maka tidak batal solat tuan-tuan. Cuma kalau tuan-tuan ingat ayat yang lain atau surah yang lain, tuan-tuan baca juga Al-Fatihah, maka ia makruh. Ya. Dan juga boleh membawa kepada nak kata haram pun tidak jugalah. Jika ia melibatkan mana tahu kan ada kepercayaan-kepercayaan tertentu, amalan-amalan tertentu. Contoh dia kata, siapa-siapa yang nak sekian-sekian, maka dia bacalah Al-Fatihah dalam solat sebanyak 15 kali, 20 kali. Orang kita kan suka, orang kita lah, siapa-siapa pun kan, yang jenis tak ikut betul-betul syarak ni atau sunnah Nabi ni, dia suka buat benda-benda macam tu lah. Baca Fatihah 15 kali, mana tahu kan. Maka dia suruh batal sembahyang, tidak batal. Tapi kepercayaan itu tidak betul. Dan fadilat sebegitu tidak ada. Ya. Sama juga contoh dia baca Fatihah tapi baca tempat lain, tak batal sembahyang, tapi makruh lah. Mana tahu tengah-tengah rokok kan dia nak baca Al-Fatihah, Subhana Rabbil Azim, baca Fatihah pula, nak bagi lama kan, makruh. Ya, pasal itu bukan tempat baca Quran. Bahkan terlebih-lebih makruh. Ya, bahkan dan sebagian ulama mengharamkan membaca Al-Quran dalam sujud. Which ada juga ustaz kita suruh baca Quran dalam sujud. Dia suruh baca Qul Allah 15 kali, 20 kali macam itulah. Kafiat semayang hajat semayang apa tak? Alah tuan-tuan pun kenal ustaz selebriti ni. Ya. Anak tak ingatlah semayang apa ni, cerita lama dah, 4-5 tahun lepas. Satu semayang lah, semayang hajat kot.
Mana ada bacaan-bacaan tertentu. Antaranya ialah membaca qul ketika sujud. Adalah bilangan tertentu. Mana ada ulama galakkan baca Quran masa sujud, Ustaz? Ya. Tapi dia sebenarnya bukan Ustaz graduan agama pun. Tapi benda-benda macam tu basic semayang. Patut semua orang tahu. Dah awak jadi Ustaz, awak nak tahu lah kan. Walaupun asal awak bukan Ustaz. Dalam pasaran kita ni ramai je yang bukan graduan agama jadi Ustaz pun. Bagi saya bukan satu isu. Tapi fakta yang awak sampaikan tu kena betul lah. Awak lepasan agama pun kalau awak sampaikan benda tidak betul, tetap tidak betul. Tapi kalau awak lepasan bukan agama, which is ramai juga. Kita tengok ustaz-ustaz yang bahkan yang masyhur-masyhur selebriti tu kan. Kadang latar belakang dia bukan latar agama pun. Ada yang arkitek, ada yang engineer, ada macam-macam. Tak kisah janji. Kalau awak sebut babak macam ni, dia kena betul lah. Fakta tu betul. Ya? Which is salah lah. Mana ada baca Quran masa sujud. Dan Nabi memang clearly larang kan. Nuhitu an aqra al-Quran wa ana sajidun wa ana raki'un aw sajidun fa amma ruku' fa'azimu fi rabb wa amma sujud fa'ksiru fi du'a fa innahu qaminun yustajaba lakum. Hadis Ibn Abbas. Jadi akan kita busun apa dia famous kan. Aku dilarang untuk baca Quran ketika rukuk atau sujud. Masa rukuk banyak-banyaklah memuji Tuhanmu, masa sujud banyak-banyaklah doa. Mudah-mudahan kamu akan diterima doa kamu. Sebab tu saya kata, sebagian kata makruh, sebagian kata haram. Tapi, rokok atau sujud, dia bukan tempat baca Quran. Ya? Masalah pasaran kita ni macam-macam ya tak? Kadang-kadang tuan-tuan, dia bukan graduan atau lepas agama, tapi dah jadi ustaz kan? Dan dia pun ada juga kelayakan. Tapi sebab dia pergi belajar mak sana, mak sini, pondok sana, pondok sini, keceluk aja, keceluk kejap. Belajar 5-6 bulan, dapat title ustaz. Boleh mengajar. Tuan-tuan pun panggil dia main. Baik. Saya pun ada kawan-kawan yang bukan graduan agama. Yang belajar business study, yang lepasan multimedia, ramai je. Tapi kita okey, kawan-kawan kita kan. Balik pada tuan-tuan, tengoklah macam mana fakta dia ajar tu. Kalau betul, terima. Kalau tak betul, jangan terima. Baik. Okey, kemudian berimankah orang yang tidak sah imam? Okey, sebelum tu saya nak baca yang last kali. Pasal yang last kali ni, dia simple saja. Yang nombor 4 tu ada huraian sikit. Azan dah? So, solat di hadapan wanita, kedai atau anjing liar. Ya? Ini sebenarnya pendapat sebahagian para ulama. Yang saya lihat dipilih oleh ramai jugalah ulama-ulama kontemporer. That's why saya masukkan. Which is dia bukan standard mazhab Syafi'i. Dan setahu saya ia juga bukan majoriti pendapat para ulama lah. Tapi ada hadis yang jelas. Itulah hadis dia oleh Abu Zar yang dia akan Sahih Muslim. Abu Cik Nabi kata siapa-siapa yang sembahyang lantas ada wanita lalu. Wanita yang dah balik lah. Kemudian kedai lalu ataupun ada anjing dia lalu, maka sembahyangnya batal, ya. Jika di hadapannya tidak ada sutra, kalau ada sutra tak apa. Ni cerita dia tak ada sutra. Lalu pokok 3 ni, maka dia membatalkan solat, ya. Walau bagaimanapun majoriti kata ia tidak batal solat sama sekali. Dia isu khilaf muktabar juga ni. Dan ada jugalah disebut dalam buku fiqh moden lah. Saya masukkan sebab takut-takut ada ustaz kata batal. Pasal apa majoriti kata tidak batal? Kerana practically Nabi SAW sembahyang di hadapan Aisyah. Kan ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang Nabi sembahyang di hadapan Aisyah tu kan. Lepas tu dia kata tidak batal sama sekali. Tapi saya tak nafilah, ada sebagai ulama dia kata batal lah. Okey, kemudian yang ujung tu, yang nombor 2 last tu, berimankah orang yang tidak sah imam? Ini tuan-tuan, sebenarnya dibahaskan atau dibincangkan oleh para ulama dalam bab al-imamah. Dalam bab sembahyang Jumaat tu, dia ada satu bab yang agak panjang jugalah ulama bahaskan, ialah bab al-imamah, bab imam. Which is saya lihat ada puluhan tajuk-tajuk kecil dalam bab tu. Ya, ada al-haq wal aula bil imamah. Siapakah yang lebih layak atau berhak untuk jadi imam? Ada ulama bahaskan imamatu sabi, imam budak-budak macam mana? Ada imamatu al-kafir, imam orang kafir. Ada imamatu sabi, imam budak. Ada imamatul majnun, imam orang yang majnun. Ada imam al-muhdis ataupun imamul junub, imam orang yang berhadas, bahkan imam orang yang berjunub, macam mana? Sah atau tidak?
Terutama bila dia tahu orang tu tidak ada wudu. Sama ada ketika solat atau lepas solat. Yalah, tengah sembahyang mungkin tidak tahu. Tapi dah habis solat, imam Assalamualaikum, dia berkata cuma, alamak, minta maaf ya tuan-tuan. Saya sembahyang tadi, saya lupa ambil wudu lah. Sudah. Ada berlaku tuan. Lepas tu ada macam-macam lagi. Yang saya sendiri pun, kadang-kadang kalau baca bab tu sampai 2-3 jam. Jenis-jenis imam tu kan. Ada imamatul mar'ah. Imam wanita pula dah. Which hari ni ada wanita pun jadi imam. Tapi bukan tempat kita lah, dekat US sana kan. Imam wanita tu siap baca khutbah Jumaat lagi. Lepas tu sembahyang jadi imam di hadapan. Macam-macam. Which is kalau kita berimam, kan orang yang tidak sah untuk jadi imam. Bukan tak sah solat. Dia tak sah untuk jadi imam. Maka sembahyang kita tidak sah sama sekali. Ya. Siapa yang kita tak boleh jadi imam? Orang kafir. Di mana majoriti kita tak boleh berimamkan mereka. Mereka segelintir dah ulama kata kita boleh berimamkan mereka. Kerana solat orang kafir sebenarnya adalah sah. Dan dia menjadi Islam dengan solatnya itu. Tak berlaku sebenarnya. Tapi adalah disebut oleh para ulama. Macam tadi imamatul mar'ah. Perempuan jadi imam. Tak sah sama sekali sembahyang. Awak tak sah sembahyang lah lepas belakang perempuan. Kalau lelaki dah. Imam perempuan sama perempuan tidak mengapa. Harus, bahkan sunnah. Tapi kalau jemaah lelaki berimamkan wanita. Sebenarnya sepakat para ulama, bukan sepakat, majoriti kata tidak boleh. Segelintir kata boleh jika ada kemaslahatan tertentu. Pasal ada riwayat sahabiah wanita menjadi imam di rumahnya. Di belakangnya ada suami dan anak-anaknya. Mungkinlah applicable pada setengah golongan. Contohnya suami kita mu'alaf bahawa masuk Islam. Satu benda pun tak erti. Kalau kita ikut standard yang ada dalam fiqh, menurut segelintir para ulama, dia mengharuskan untuk isteri itu jadi imam, kemudian diikuti oleh anak dia atau suami dia yang baru, yang tak erti benda. Kan kita ada kes hari itu. Tak dengar? Awak tahu hari itu kan? Suami dia ni mu'alaf. Kemudian dia semayang, dia jadi imam pada suami dia. Kemudian dia update status. Habis orang kecam dia tuan. Ya? Dan sepatutnya dia sebenarnya tak perlulah update status. Bila dia update status, kat luar sana memang ramai orang yang tidak tahu hukum, jahil. Jadi dia jadi satu fitnah lah. Walaupun pada asal fiqh tidak ada masalah sama sekali, boleh saja. Kalau tak boleh ni memang dia dijadikan imam secara terbuka, secara mutlak, itu tidak boleh. Ya, sepakat para ulama. La ta'ummu imra'atun rajula. Itu hadis Abi Daud yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Tidak boleh seorang wanita itu menjadi imam kepada lelaki. Jelas lah. Cuma ada sikit sebanyak pengecualian di atas dasar-dasar yang seumpama. Nampak? Ada benda tu boleh. Tapi dia boleh jadi fitnah. Maka kita jangan bagi tahu orang lah cerita dia gitu saja. Macam ada selebriti tu kan. Dia pergi negara Europe, dia makan siput babi. Which kat Malaysia ni memang kita tahulah siput babi haram dimakan. Dan buku mazhab Syafi'i pun sebut siput babi haram dimakan. Fatwa kita pun sebut siput babi haram dimakan. Dah awak pergi sana halal. Memang dunia halal tuan. Tuan buka aja hukum makan siput babi. Macam-macam fatwa ada. Kat negara kita, of course lah, negara luar pun dia panggil snail kan. Snail tu siput babi dia panggil apa dia panggil? Estegol. Tuan-tuan tengok hukum makan siput babi. Kalau Melayu memang keluar fatwa kita lah. Tekan Inggeris. Tulis apa pun eating estegol apa. Eating snail ke dia keluar lah. Which is memang kat luar rata-rata saya lihat ramai yang membolehkan. Hatta Qardawi pun membolehkan. Qardawi membolehkan. Jadi awak pergi sana makan, balik duduk diam-diam sudahlah. Bila awak cakap awak makan jadi isu, jadi fitnah lah kan. Itu saja. Ya. Awak. Tapi saya heran juga apa connection siput dengan babi tu kan. Pasal apa siput tu dipanggil siput babi? Tak ada nama lain ke? Ada orang kata sebab mulut dia tu atau muka dia tu macam babi Ustaz. Saya pun tak check betul ke tidak ada seorang nazir masjid tu cakap. Saya pernah tanya benda ni kat kuliah. Nazir tu jawab, Ustaz, pasal muka dia macam babi Ustaz. Anak pun tak cek tengok ya apa. Terror juga atas nazir tu. Mungkin lah dia orang yang banyak membaca, merujuk atas sumpah. Jadi kalau perempuan tak boleh ya. Okey, macam tadi tuan-tuan kalau imam bagi tahu dia tak ada wudu, dia tak mandi wajib atau dia salah niat atau seumpamanya, dah keadaan sembahyang telah settle.
maka tidak ada masalah sama sekali. Walaupun benda ni ada khilaf. Sebagai ulama kata sembahyang perlu diulang balik. Sebagai ulama kata sembahyang tak perlu diulang balik kerana ia telah selesai. Imam saja kena sembahyang balik, makmum tidak payah. Atau dalam mazhab Syafi'i pun, Imam Syafi'i dapat ni ada dua pendapat. Satu kena ulang balik, satu tak ulang balik. Which is yang kita lihatlah kata-kata ulama terutama yang kontemporer memilih tidak perlu diulangi semula. Jadi apa-apa yang berlaku pada imam, imam punya pasal. Kita tak ada kena-mengena kerana sembahyang telah selesai. Ada hadisnya, hadis Darqutni daripada Anas bin Malik tak silap saya. Ya, di mana ada berlaku imam tu dia batal sembahyang dengan sebab dia tidak berwudu. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, faqad madat salatukum. Sembahyang kamu telah berlalu. Tapi hadis tu dia ada dhaif sikit. Tapi kalau tak ada hadis tu pun tidak ada masalah sama sekali kerana ada rujukan-rujukan yang lain. Habis kita buat batas sembahyang cukup tu. Saya nak habiskan tu saya express tu. Ada soalan? Anda tanya apa tak? Ini tanya tadi. Tentang makan dari itu. Ya. Kalau kebetulan kita boleh melekat. Tadi ada dulu ada abang tu tanya. Okey, makanan yang ada pada mulut kita yang sedikit-sedikit lah hak melekat kat celah-celah gigi dan seumpamanya. Sebaik-baiknya kita clearkan lah. Sebab itu antara sunnah sebelum solat ialah bersugi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis solat habis siwak likulli solat. Itu hadis Bukhari Muslim tu. Ya. Daripada Abi Hurairah tak salah. Kalaulah aku tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka, memerintahkan mereka, aka mewajibkan mereka lah supaya bersiwak tiap kali nak solat. Ada setengah hadis yang lain dalam Musnad Ahmad ada tambahan inda kulli wudu, setiap kali berwudu. Ya. Jadi nak sembahyang kita siwak lah. Ada ulama kata terbaik kita siwak macam wudu tu lah. Sebab bila kita siwak, kita buang semua benda yang tidak baik. Tapi kalau ada orang tu dia nak siwak setiap kali sebelum solat, atas tikasah, suka hati dia lah kan. Pasal maknanya ada sandaran, ada basic lah amalan dia tu. Ya. Alakulah kena bersiwak. Sebab nak elakkan benda-benda macam tu lah antara sebabnya. Ya. Tapi in case kalau ada jugalah, maka ia tidak membatalkan solat. Pasal apa? Pasal makanan yang sedikit-sedikit begitu yang lekat di celah-celah gigi kita, kalau kita makan mungkin tak berlaku lah. Tapi ialah kita ada telang ilio, betul tak? Mesti ada dia punya tu daripada makanan tu. Maka dia tidak ada masalah kerana kita bukan makan. Dan dia tidak dihukum sebagai makan. Dan minum juga. Melainkan kalau tengah-tengah sembahyang terkeluar. Ya tak? Sikit itu terkeluar. Lepas tu kita telang pula. Makan dah lah. Ya. Buanglah. Ambil, buang pula poket. Jangan pula. Kalau kat rumah kita tak apa. Kat masjid kan. Tapi kalau kita tengah sembahyang, kita telang ilio atau seumpamanya, gigi kita tidak gosok, ada makanan-makanan celah itu, maka tidak membatalkan solat. Dan dia bukan makan atau minum sebenarnya. Ya. Tapi kalau terkeluar, kita makan, jadi makan. Boleh? Ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada, kita stop. Ya. Jeluar, okey. Okey, makanan ni tuan, selagi dia tak naik masuk dalam mulut kita lah, takat kat tekak tak ada masalah. Kalau dah naik, kita tak boleh telan balik ya. Tapi dia rasa macam dia naik, tapi dia tak naik pun. Dia duduk kat halak, mana duduk kat batang leher kita. Maka kalau kita telan semula, maka ia tidak mudaratkan solat kita sama sekali. Dia jangan dah naik ke mulut kita. Naik lepas dah tegak kita, naik atas. Maka kita tak boleh telan lagi lah. Ya. Sebab itu akan dikira sebagai makan dan dia membatalkan solat. Dia berbeza dengan air liur kita. Air liur kita boleh telan selagi mana dia tak keluar daripada mulut kita. Kalau dia keluar kat mulut kita, duduk kat bibir kita kan, kita isap berapa tak boleh lah. Tapi kalau setakat buat macam tu tak apa, jeli lidah kan. Cerita dia gitu. Naik atas mulut, kita telan balik batas sembahyang. Ya. Boleh, ada lagi? Ya. Kita bagi salam pas tahiyat akhir ni. Okey. Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi
Okey. Maksudnya tambahan wabarakatuhu ketika salam. Begitu. Apa hukumnya? Okey. Salam yang terbaik tuan-tuan ialah kita assalamualaikum warahmatullahi saja. Kerana dalam banyak-banyak nas itu lafaz yang diriwayatkan. Umpama kata Ibnu Mas'ud, kana Nabi yusallimu ayyaminihi wa ayyasarihi yaqulu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu salah satu hadis. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dalam bab sembahyang, dalam bab solat, salam hari itu rukun sembahyang. Yang last salam kan? Saya dah baca hadis. Di mana kata Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bila dia sembahyang, dia berpaling ke kanan dan ke kiri, dia berkata assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dan ada riwayat lain dia kata hatta yura bayak khaddaihi atau kamakat, sehingga dilihat akan putihnya kedua-dua pipi Rasulullah SAW. Mana Nabi paling betul lah. Assalamualaikum ya. Ada dua model lah, tuan-tuan boleh saja assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, straight away, tak ada stop mana-mana. Ada satu model lagi, assalamualaikum warahmatullahi, pergi depan, stop. Tak payah anggur. Tapi kalau anggur tak atas semayang pun. Stop aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Maksudnya sambil-sambil kita balik, sambil-sambil kita bagi salam. Tapi lafaz dia warahmatullahi. Itu yang sunnah. Ya. Soalnya boleh tak tambah macam abang cakap, wabarakatuh. Boleh tambah. Malah sebagai ulama kata sunnah ditambah wabarakatuhu fi ba'dil ahyan, once a while. Kerana ada beberapa riwayat, tapi dia tidak banyak. Nabi tambah wabarakatuhu. Jadi tambah tu dia tidak ada masalah sama sekali. Once a while boleh kita baca. Dan saya tak nafi sebagai ulama menggalakkan. Memang menggalakkan. Dan buku-buku fiqh pun ada sebut. Ya. Cuma kita baca all the time tak sunnah lah. Sebab yang banyak riwayat warahmatullah saja. Ada satu dua riwayat ada tambah wabarakatuh. Maksudnya kalau Nabi banyak baca warahmatullah, once a while Nabi baca wabarakatuhu. Ya. Dia tak banyak beza lah dengan isu-isu yang lain lah. Macam kita kata itu macam bangkit daripada satu rakaat kepada rakaat yang baru kan. Memanglah dalam banyak-banyak hadis kita hanya angkat tangan ketika kita bangkit daripada rakaat kedua sahaja selepas tasyahud awal. Tapi ada satu dua hadis Nabi bangkit setiap kali rakaat. Maksudnya banyak kali kita buat, kita tak angkat tangan masa Allah Akbar tu. Tapi once while kita mengangkat tangan. Maka setengah ulama kata itu sunnah juga. Pasal ada riwayat. Ya. Nabi ni cara ibadat dia lah. Ada di sana konsep dipanggil at-tanawwu fil kafiyat, mana kepelbagaian, variety, diversity apa? Mana kepelbagaian dalam melakukan ibadat. Nabi dia tak buat satu pattern mungkin dia buat satu pattern dalam banyak hal. Tapi maksudnya akan ada pattern yang berbeza dari pattern. Nabi nak tunjuk benda ni harus. Bukan ibadat saja, benda bukan ibadat pun ada juga Nabi buat. Nabi memang all the time baring kecing sambil duduk. Tapi orang sesuai baginda berdiri tanpa apa-apa keuzuran. Untuk apa? Ibn Hajar kata, Nawawi kata libayanil jawaz. Nabi nak tunjuk benda ni harus, tidak haram. Maksudnya kita kencing duduklah most of the times. Once a while kita kencing berdiri. Maka dia kata tidak haram dan tidak makruh juga. Tapi kalau kita kencing berdiri all the time, asal kencing je berdiri, asal kencing je berdiri, asal berdiri je kencing. Makruh sebab bukan begitu cara Nabi. Kalau Nabi buat banyak begini, tapi orang suai Nabi buat begini. Sama lah kata ibadah ni pun. Ya. Boleh? Cukup tu? Ada soalan lagi? Ya. Salam juga. Cacat. Orang bagi salam tu lah. Dia bagi Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Dia tu dia tak baca. Mungkin dia baca tapi kita tak dengar lah, mungkin lah kot. Tapi kalau dia tak baca maksudnya tak cukup lah lafaz salam tu. Kerana salam mesti Assalamualaikum warahmatullahi menurut majoriti para ulama. Walau bagaimanapun segelintir daripada mereka mengatakan bahawa kalau kita tak baca alif lam, salamun alaikum saja,
sembahyang tidak sembahyang sah, tapi tidak afdal. Dan ini ada diuraikan oleh ulama kita dalam buku-buku fiqh mereka. Hatta Nawawi bukan hanya dalam buku fiqh, dalam buku zikir pun dia ada sebut dalam bab bacaan ketika salam. Which is kalau kita kata salamun alaikum, maka sembahyang kita tetap sah. Cuma dia tidak afdal kerana riwayatnya bukan begitu. Tapi dari sudut bahasa dia tidak ada masalah sama sekali. Ya. Dia tidaklah seberat kita terbalikkan perkataan tu. Kalau salamun alaikum, okey lagi lah. Tapi kalau terbalik, alaikumussalam, majoriti ulama kata tidak sah. Segelintir kata masih sah. Ya. Jadi yang tu mungkin kita tak buat lah. Tapi assalamualaikum tu, saya tak tahulah kan, kadang imam ni, saya rasalah dia bukan tak baca. Tapi tak apa dengar. Dia baca selalu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam je kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu. Sebut tu bagi jelas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itulah kita ya. Cukup tu. Ada tanya lagi? Last question. Ya. Berair hidung. Okey. Kalau hidung kita berair, macam mana Nabi buat? Maksudnya? Oh, saya dah ajar itu tu. Idza qama ahadukum yusalli. Macam mana hadis tu? Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbahu. Wa fi riwayah fa inna Allaha qibala wajhihi. Wa fi riwayah fa inna Allaha bainahu wa baina qiblatihi. Dan mungkin lagi ada riwayat-riwayat lain. Fala yabsuq ayyaminihi. Fala yabsuq baina yadayhi wala ayyaminihi wala ka'ayyasarihi tahta rijlihi al-yusra fa in badarat bihi fa in ajilat bihi badiratun falyakul hakaza summa lawa aw tawa thabahu ba'dahu ala ba'd. Ya. Itu hadis yang very famous kan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan mungkin lagi ada sahabat-sahabat yang pasal hadis ni ada beberapa versi juga. Di mana Nabi kata bila seorang itu solat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, dia menghadap Tuhan. Ada riwayat lain, Allah Taala berada di hadapannya. Itu ada isu buat akidah tu kait Allah Taala macam tu. Tapi kita bincang bab fiqh, kita tak bincang bab akidah. Tuan-tuan tanya ustaz akidah lah tu. Dan ada riwayat lain Allah Taala di antara dia dan kiblatnya. Tapi nak cerita, Nabi kata kita menghadap Tuhan. Memang kita menghadap Tuhan, tapi tu menghadap siapa? Ya. Maka Nabi kata jangan kamu ludah ke hadapan. Termasuklah kotak ludah ni, inguh berair pun sama lah juga, seh. Ya tak? Bersin ke? Apanya tu kan? Ya. Dan jangan juga ke kanan. Ada riwayat lain, depan pasal kita menghadap Allah, kanan pasal malaikat ada. Ya. Tapi Nabi kata hendaklah di bahagian kirinya dan hendaklah ditutup dengan kaki kirinya. Pasal Nabi semayang dengan sahabat, lantai dia pasir. Ya. Jadi macam itulah cerita dia. Dia ada ludah, dia kena tutup lah. Ya. Masjid ni kita tak buat lah macam tu kan. Dan Nabi kata kalau dia nak cepat atau tak boleh buat begitu, maka Nabi kata falyakul hakaza, dia buat macam ni. Mana Nabi suruh dengan kain baju dia. Ya. Ataupun kalau ada sapu tangan boleh juga. Ya. Cerita dia boleh lah dengan kain, ujung kain baju ni. Ya. Kemudian Nabi melipat-lipatkan pakaian baginda. Maksud Nabi tunjuk contoh dengan kain baju dia lah. Atau boleh juga dengan kain sarung tangan ni lah. Ya. Cerita dia gitulah. Kita hidung berair. Lah dengan kain baju tak apalah macam tu. Ataupun dia ada kain ni ke, dia batuk umpamanya. Boleh batuk-batuk pakailah kain ni tutup mulut. Lepas tu saya bawa sama kain ni, saya ada betul ni tak banyak kan. Hidung rasa nak buang aja kan. Padahal tak ada apa-apa pun. Ya. Cerita dia gitulah. Jadi kalau hidung berair macam sesemua atau seumpamanya, janganlah korok macam tu, jangan macam tu. Laplah pakai kain ni. Ataupun gunalah kain baju kita boleh.
Tapi ini kita dah lama dah. Tapi seminggu dua ni timbul lagi. Kalau kita lap hidung kita, inguh kita, air liur kita dengan ujung kain baju ni boleh menyebabkan kefakiran. Which is untrue. Tak betul lah. Kalau perkataan lembut lah. Kalau perkataan tak lembut, ridiculous. Tahu ridiculous. Kalau tak lembut lagi, nonsense lah. Which is tak benar sama sekali. Boleh saja. Lap Macam mana nak lap pun. Tapi kalau kita nak buang, jangan depan, jangan kanan lah. Walaupun di rumah kita kan. Mana tahu tengah-tengah semayang kan, macam haji agak tu kan, nasi terkeluar, tak kan telan balik. Kalau telan batas semayang. Kat rumah kita boleh aja. Buang itu. Ya. Hatta dulu saya pernah share. Bila kita semayang, kita rasa kita diganggu syaitan. Mana tahu kan. Datang rasa was-was, rasa tak senang duduk, rasa ini syaitan ganggu aku ni. Kalau sekali-sekala lah. Tapi kalau asal semayang je rasa macam tu. Masa semayang je rasa macam tu. Rasa macam tu je semayang. Mungkin awak syaitan. Tak apa kena cek tengok. Itu bukan syaitan ganggu awak. Awak tu syaitan. Jadi kalau macam tu apa nak buat? Nabi kata falyata'awaz billah, yakni hendak dia berkata auzubillah, summa yatful ayyasari salasan, ludah ke kiri 3 kali, tapi jangan ludah betul. Isyarat macam tu. Ya. Kat rumah kita buatlah macam tu. Kat masjid boleh tak buat macam tu? Sebagai ulama kata tak boleh. Auzubillah saja. Tapi sebagai lain kata boleh. Tapi jangan sampai mengganggu orang di sebelah. Apa hal member aku ni? Nak keluar liu pula. Kena bahu member tu air liu dia. Melampau dah tu. Ya. Cerita dah gitulah. Maksud tak ada masalah sama sekali. Jadi kalau luduh pun boleh, Allah setakat nak lap pun tak ada masalah. Pergerakan kita pun tidak banyak. Dia tidak memudaratkan semayang. InsyaAllah ta'ala. Ya. Sebab tu saya kain ni kadang saya hidung tak selesa memang saya akan guna untuk ni. Gitu. Jarang saya buat tapi boleh dilakukan. Ya. Jadi, lah ni. Tadi kata lah dah. Ni lah pula. Sudah. Ni lah betul Okey. Ada soalan? Imam bagi salam, makmum jawab. Waalaikumsalam. Alamak. Berapa nak jawab? Ada saranan supaya jawab ke? Saya tak pernah dengar pula. Tapi orang bagi salam tambah ta'ala ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu ada. Semayang bukan semayang kot. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Ni bukan dalam semayang ni kat luar kot. Itu tak ada. Dah tambah ta'ala lah. Tapi kalau kat luar tak masalah saya rasa. Ada orang tanya dulu. Kalau kita bagi salam tambah wa ta'ala boleh tak? Saya pun pening nak jawab. Boleh tak? Boleh. Masa saya pun tak pernah buat. Tak tahu lah kan. Tapi tak perlu. Apa pula nak jawab salah imam ya? Imam bagi salam, memanglah dia bagi salam tu untuk jemaah dia yang berada di kanannya, termasuk malaikat-malaikat jin dan seumpamanya. Tapi tak ada syarat untuk dapat jawab. Bukan. Tak perlu dapat jawab. Tak perlu. Kalau nak jawab juga ustaz. Tu kena tanya ustaz lain, saya tak tahu. Pasal benda tak perlu Boleh tu. Qul qazza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah maaf.